tanpa membuang masa, saya ingin menjemput orang yang paling layak untuk mengulas soal memorandum persefahaman dengan kerajaan Tan Sri Datuk Seri Ismail Sabri. Ramai yang bertanya, ya, adakah ini bermakna kita tidak memainkan peranan kita sebagai pembangkang keadilan sebagai sebuah parti yang lahir dengan sentimen lawan tetap lawan, dan adakah ini bermakna apa beza, ya, perkara ini dengan CSA, ya, yang diusulkan oleh Tan Sri Muhyiddin sebelum ini. Jadi bila kita dapat ulasan daripada Datuk Seri Saifuddin, ini merupakan antara individu yang terbabit di dalam rundingan, dan beliau dapat ceritakan secara first hand, ya, tentang perkara ini, dan saya ingin mempersilakan Datuk Seri Saifuddin untuk memberikan ulasan beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Terima kasih saudara Nik Nazmi, Nik Ahmad selaku moderator, Kak Fuzia, Ustaz Zahir, seluruh pimpinan cabang dan peserta webinar yang terhormat. Alhamdulillah, saya bersyukur dapat ikut serta pada malam ini memenuhi undangan saudara Nik dan rakan-rakan dari Keadilan Cabang Setiawangsa. 2 minggu lepas saya bersiaran seperti ini ketika Saudara Zahir dan cabang Titi Wangsa juga mengadakan sesi dialog yang hampir sama, cuma waktu itu tajuk MOU belum lagi dimuktamadkan. Siang tadi saya juga berpeluang untuk menyampaikan penerangan yang serupa kepada ketua-ketua cabang dari seluruh negara. Dan tentu saja saya menganggap platform ini sebagai penting. MOU yang baru kita meterai sebenarnya adalah satu ikhtiar yang dalam landscape politik negara hampir belum pernah berlaku, ya. Kecualilah selepas insiden 69, tapi waktu itu Tun Razak membawa ke semua parti-parti politik, kemudian yang bersetuju kemudiannya bergabung di bawah satu political coalition yang namanya Barisan Nasional. Tapi berbeza dengan kali ini, Pakatan Harapan sebagai blok terbesar dalam pembangkang, dia kekal sebagai pembangkang. Maknanya peranannya dalam parlimen sebagai peranan semak dan imbang, peranan sebagai pemantau, dan peranan sebagai pembuat dasar dan undang-undang itu kekal. Itu tidak pernah berubah. Yang pertama. Yang kedua, Pakatan Harapan itu juga kekal tidak memegang sebarang peranan eksekutif. Maknanya kita tidak menjadi sebahagian daripada kerajaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, persefahaman ini juga menggariskan dengan jelas apakah obligation kerajaan dan apa pula obligation Pakatan Harapan. Yang ketiga. Yang keempat, memorandum persefahaman ini mempunyai sekurang-kurangnya 4 kerangka utama. Yang pertama, tentang COVID-19. Yang kedua, tentang reformasi parlimen. Yang ketiga, tentang tata kelola kerajaan yang baik. Yang keempat, tentang fiskal dan economic reform. 4. Kerangkanya sangat jelas. Komponen seterusnya dalam memorandum ini adalah setiap perkara yang dipersetujui bersama di antara kerajaan dengan Pakatan Harapan, ianya diikat dengan garis masa pelaksanaannya yang sangat jelas. Artinya ada komponen yang dipersetujui, itu harus dilaksanakan serta-merta. Ada juga perkara yang dipersetujui, pelaksanaannya mesti penggal keempat tahun ini juga sebelum berakhir Disember. Ada juga butiran yang kita persetujui yang
kita katakan bahawa mesti dilaksanakan pada penggal kelima tahun hadapan. Sama ada suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Dan bagi memastikan bahawa sepanjang tempoh MOU ini berjalan dan ada garis masa perkara yang dipersetujui itu untuk dilaksanakan bila, maka kedua-dua pihak dari sudut mekaniknya bersetuju mewujudkan jawatankuasa pemantau atau jawatankuasa pemandu. Ini juga komponen penting. Diikuti selama tempoh ini juga kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri bersetuju bahawa Parlimen tidak akan dibubarkan sehinggalah Julai tahun hadapan. Dan itu memberikan tempoh sekurang-kurangnya 10 bulan untuk tumpuan diberikan kepada betul-betul agenda pemulihan ekonomi, pembelaan rakyat yang hilang pendapatan, hilang pekerjaan, kemudian bagaimana tumpuan boleh diberikan sepenuhnya kepada usaha menangani pandemik COVID dan kesan yang dialami oleh rakyat. Jadi kalau kita perhatikan ke semua komponen itu, ditanya nanti, apa beza tawaran Ismail Sabri dengan tawaran Muhyiddin? Kurang-kurangnya ada dua perbezaan yang jelas. Pertama, saat Tan Sri Muhyiddin membuat tawaran, ketika itu dia sudah pun hilang sokongan 15 ahli parlimen. Yang jelas dia tidak ada lagi keabsahan sebagai seorang Perdana Menteri. Seorang Perdana Menteri yang hilang keabsahan mana mungkin membuat tawaran kepada pembangkang. Apalagi tawaran itu menghendaki pembangkang menyokong beliau dan memberi kepercayaan kepada beliau. Tukaran kepada 7 perkara yang dia tawarkan adalah Pakatan Harapan mesti menyokong beliau bagi menampung beliau kehilangan 15 ahli parlimen UMNO. Pada ketika tawaran dibuat oleh saudara Ismail Sabri, beliau sudah pun terbukti mempunyai sokongan majoriti yang jelas, iaitu 114, biarpun kecil. Kerana kecil inilah Perdana Menteri Ismail Sabri tahu bahawa tempoh beliau memegang jawatan ini boleh saja terjadi peristiwa seperti mana yang terjadi kepada Tan Sri Muhyiddin, iaitu apabila 15 ahli parlimen kerajaan menarik sokongan, kerajaan Muhyiddin tumbang. Dan jika sekiranya 10 atau tak payah 10, 7 atau 8 ahli parlimen kerajaan yang menarik sokongan kepada kerajaan Ismail Sabri hari ini, kerajaan juga tumbang. Jadi kerana itu beliau membuat pertimbangan bahawa beliau perlu mengajak Pakatan Harapan untuk duduk. Dan ketika kita memasuki perundingan, kita tidak mengorbankan sama sekali peranan kita sebagai blok pembangkang. Yang saya jelaskan tadi, apabila di dalam parlimen, kita menjadi pembangkang yang responsibel, yang bertanggungjawab, yang konstruktif, sesuai dengan peranan semak imbang, peranan pemantauan dan peranan sebagai pembuat dasar dan pembuat undang-undang dalam parlimen. Itu tidak langsung terjejas. Dan kita memilih untuk tidak menjadi sebahagian daripada cabang eksekutif. Ya. Jadi saya fikir itu memberikan input awal dalam mukadimah ini sudah pengurusi sebagai, kalau ditanya apakah itu maksud MOU, apa komponennya, saya tadi terangkan susur galurnya. Ya. Setelah kita lalui beberapa proses perundingan yang melibatkan 5 wakil kerajaan diketuai saudara Hamzah Zainuddin, Taqiyuddin Haji Hassan, Anwar Musa, Tengku Zafrul dan Wan Junaidi. Manakala di sebelah Pakatan Harapan pula saya mengetuainya, diikuti saudara Anthony Loh, saudara Gobin, Salahuddin Ayub, kemudian kita ada Samsul Iskandar dan saudara Fahmi. Jadi ini adalah pasukan kerja yang telah mengadakan siri perbincangan yang akhirnya dimuktamadkan melalui persefahaman pada hari Isnin yang lepas. Terima kasih. Apa ruang atau jaminan yang kita ada sebagai Pakatan Harapan di dalam kita menandatangani perkara ini, dan apa penalti yang ada untuk pihak kerajaan? Macam banyak hari ini saya ada terima satu mesej daripada seorang warga Seksyen 6 Wangsa Maju. Ini merupakan jiran kepada timbalan speaker kita.
Jadi beliau bertanya kepada bagaimana kluster-kluster mahkamah misalnya, adakah ini lebih baik atau lebih teruk untuk mereka bila kita sudah ada MOU. Jadi ini antara persoalan yang tanyalah, mana sejauh mana MOU ini memberi kesan kepada aspek-aspek tersebut. Baik. Apa red line-nya ya? Apa red line-nya? Antara komponen yang kita persetujui bersama bila kita ink atau memeterai persefahaman itu ialah prinsip kebebasan kehakiman. Itu sangat jelas. Jadi kalau nanti perkara itu tidak dihormati atau berlaku pelanggaran, MOU ini menyediakan exit clause akibat daripada tidak ditunaikan beberapa perkara yang dianggap sebagai kerangka persefahaman, ya, sama ada dalam bentuk kewangan ataupun komitmen meluluskan apa-apa rang undang-undang di dalam parlimen ataupun pelanggaran terhadap prinsip yang telah disepakati. Di dalam MOU itu jelas dinyatakan tentang klausa keluarnya, exit clause. Jadi saya faham dan saya boleh merasai sentimen itu juga melalui maklum balas daripada netizen, rakyat biasa, penyokong parti yang juga menyampaikan kebimbangan yang sama. Okey. Jadi sebab itu mengulas tentang apakah kluster mahkamah nanti diberi tempat dan sebagainya, kita letakkan bahawa prinsip terpenting yang membolehkan kita duduk adalah ketika ada titik persamaan. Okey, selain daripada komitmen mengatasi pandemik COVID, melegakan penderitaan rakyat melalui kelulusan beberapa bil undang-undang di dalam parlimen. 45 bilion itu cadangan kita, ya. 10 bilion tambahan itu cadangan kita. Selain daripada itu, kebimbangan soal yang non-financial part ini, ya, itu juga adalah perkara yang semasa proses perundingan kita nyatakan dengan terang apakah sempadan yang menjadi garis di mana tidak boleh ada tolak ansur, khususnya di sebelah kita. Jadi saya ulangi untuk kesekian kalinya, aspek ini adalah antara aspek yang sememangnya terkandung di dalam butiran perbincangan. Jadi sudah tentu seperti juga keprihatinan dan kebimbangan rakyat terbanyak, itu juga menjadi tanggungjawab kepada Pakatan Harapan apabila kita memasuki pusingan rundingan adalah berusaha memastikan dengan sungguh-sungguh bahawa itu mestilah berjalan, dan kalau ada yang menjadi sempadan jangan sampai dilanggar. Terima kasih.